Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Okey, hari ini Ustazah akan mengajak kamu untuk menyiapkan latihan pengukuhan tentang meneladani sifat tabligh Rasulullah SAW di dalam buku aktiviti muka surat 108 hingga 111. Okey, tolong pastikan kamu bersedia dengan buku aktiviti masing-masing dan buka muka surat 108. Baiklah, kita mulakan dengan latihan di muka surat 108. Okey. Tuliskan tarikh pada hari ini iaitu 23 hari bulan 6. Okey. Tolong tulis tarikh supaya kita ingat bila kita buat latihan ni. Okey. Arahan garis jawapan yang betul. Okey, kamu tengok dalam setiap soalan ada kurungan. Dalam kurungan ada dua jawapan. Jadi pilih satu sahaja jawapan yang betul. Baiklah, untuk soalan nombor 1, Islam tersebar luas kerana Nabi Muhammad SAW cekal menunaikan jawab amanah atau tabligh. Okey, Islam tersebar luas kerana Nabi Muhammad SAW cekal menunaikan tanggungjawab, tabligh atau amanah. Okey, bagaimana Islam tersebar? Tersebar dengan sifat amanah ataupun sifat tabligh Rasulullah. Jadi sebagai contoh kamu gariskan jawapannya. Contoh ni, tabligh. Okey. Soalan nombor 2. Kesan daripada tabligh Nabi Muhammad SAW kepada kaum muslimin atau musyrikin semakin banyak meninggalkan penyembahan berhala. Siapa yang tinggalkan penyembahan berhala? Kaum muslimin atau musyrikin. Okey, kesan daripada tabligh Nabi Muhammad SAW kepada kaum muslimin atau musyrikin semakin banyak meninggalkan penyembahan berhala. Okey, gariskan jawapan yang betul. Pergi kepada soalan nombor 3. Sifat tabligh Nabi Muhammad SAW telah membentuk atau menghapuskan akhlak mulia dalam kehidupan masyarakat. Membentuk atau menghapuskan akhlak mulia dalam kehidupan masyarakat. Nombor 4. Amalan jahiliah seperti menilik nasib dan hidup berpuak-puak dikekalkan atau dihapuskan. Amalan jahiliah seperti menilik nasib dan hidup berpuak-puak dikekalkan atau dihapuskan. Pilih jawapan yang betul. Dan seterusnya nombor 5. Semasa Nabi Muhammad SAW berdakwah di Taif atau Gua Hira, baginda tetap sabar dan tenang walaupun diejek dan dicederakan. Okey, apakah jawapan kamu di Taif atau di Gua Hira? Baiklah, selesai latihan di muka surat 108, kita akan pergi kepada latihan di muka surat 109. Okey, untuk bimbingan muka surat 109, isi tempat kosong. Okey, isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang telah diberikan. Okey, jawapan yang pertama, Taif. Taif ni nama tempat yang Rasulullah pergi berdakwah lah ya. Okey. Soalan yang jawapan yang kedua, barober dal alif da roharah. Berdarah. Okey. Okey, jawapan yang ketiga. Kamu boleh tulis siap-siap dulu dalam bumi. Okey, jawapan yang ketiga. Dal waudu
Ga alif ga hamzah nun an, dugaan. Yang keempat, papa, rongarang, perang. Yang kelima, Islam. Dan yang keenam, dicaci. Okey. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Hari ini saya belajar tentang keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah Islam, dia dah bagi jawapan Islam. Jadi kita hanya perlu potong jawapan Islam supaya kita tak guna lagi sekali. Okey? Okey. Nabi Muhammad menghadapi pelbagai cabaran dan apa? Dan taif ke, berdarah ke, dugaan ke, perang ataupun dicaci. Pilih jawapan yang betul. Okey, cabaran dan apa? Yang kedua, Nabi Muhammad SAW dimarahi, apa? Dihina dan dipulaukan oleh musyrikin Mekah. Okey, pilih jawapan yang betul untuk nombor 2. Baginda juga diejek dan dicederakan sehingga apa? Isi tempat kosong dengan jawapan betul. Ketika di mana? Di mana yang dia kena ejek dan dicederakan. Kerajaan Madinah yang dipimpin Nabi Muhammad SAW menerima ancaman apa? Okey, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Ketambahan Nabi Muhammad SAW berdakwah menyebabkan Islam tersebar luas. Hebatnya Nabi Muhammad SAW. Kita mesti mencontohi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan ajaran Islam kepada yang lain. Okey, boleh Kamu isi tempat kosong dengan jawapan yang ada di atas ni. Taif, berdarah, dugaan, perang, dicaci. Okey? Baiklah, kita pergi kepada latihan di muka surat 110. Okey, kenal pasti akhlak Nabi Muhammad ketika bertabligh dan tulis peta azam. Okey, kita akan pilih dulu salah satu. Tengok contoh dia bagi amanah atau khianat. Pilih salah satu. Mestilah amanah kan sifat Rasulullah. Okey, nombor 1 kamu pilih pemaaf atau pendendam. Pemaaf atau pendendam. Tik di jawapan yang betul. Yang kedua, gopoh atau sabar. Gopoh atau sabar. Yang ketiga, bercakap benar atau bohong. Bercakap benar atau bohong. Yang keempat, berhenti berdakwah atau tidak putus asa. Berhenti berdakwah atau tidak putus asa. Dan yang kelima, kesal atau redha. Ya. Okey, setelah kamu tik jawapan yang betul, isi semula. Nombor 1, apa jawapan kamu? Tulis di sini. Nombor 2, tulis di sini. Nombor 3, tulis di sini. Nombor 4, tulis di sini. Dan nombor 5, tulis di sini. Boleh Okey, kita pergi kepada muka surat yang terakhir. Pilih tindakan kamu dan tulis kesannya. Okey. Saya mencontohi keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad. Okey, kita kena pilih berdasarkan situasi. Okey, contoh ni contoh Ainin makanan adik bersepah di lantai. Okey, apa tindakan kamu? Kamu perlu tik. Yang pertama, marah. Adik, kenapa sepahkan mainan? Ataupun yang kedua, adik, mari kita kemas mainan bersama-sama. Kita ajak dia. Okey, dalam ni kita pilih untuk ajak. Jadi, apakah kesan tindakan kamu? Yang pertama, bahagian ni saya bagi kamu tulisan Rumi Yang pertama, mengelak kecederaan. Yalah, kalau mainan berterabur, mestilah kita pijak kaki kita luka kan. Dan yang kedua, dikasihi ahli keluarga. Itu kesan. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Rakan mematahkan ranting pokok. Okey, apa tindakan kamu? Yang pertama, kamu nasihat dia. Amir, Allah sayang orang yang memelihara alam. Okey. Yang kedua, kamu marah. Kamu budak nakal. Perbuatan kamu adalah tidak baik. Okey, pilih tindakan. Satu, sama ada kamu nasihat ataupun kamu marah.
Kemudian fikirkan apakah kesan kamu menasihati kawan. Apa kesannya? Okey, mungkin kawan akan lebih kawan akan bertanggungjawab terhadap tumbuh-tumbuhan. Okey, itulah contohnya ya. Okey, yang situasi yang ketiga, ajak adik menunaikan solat di awal waktu. Okey, apa tindakan kamu? Okey, ada azan, kamu buat kerja, adik tengok TV, ataupun kamu pergi dekat adik, cakap dekat adik-adik, mari solat. Okey, pilih salah satu, kemudian nyatakan kesan kamu ajak adik menunaikan solat. Apa? Menjadi anak yang taat kepada perintah Allah. Okey, boleh tuliskan jawapan. Dan setelah kamu selesai melaksanakan tugasan yang ustazah berikan, tolong ambil gambar dan hantarkan kepada ustazah. Sekiranya kamu siap satu muka surat, ustazah akan bagi 1 bintang. Tapi sekiranya kamu siapkan keempat-empat muka surat, jadi kamu layak mendapat 4 bintang untuk setiap helaian tugasan yang kamu siapkan. Okey murid-murid, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.